Assalamualaikum murid-murid sekalian. Hari ini kita akan menjalankan eksperimen yang bertajuk mengenal pasti jenis anion dan cation yang hadir di dalam pepejal L2, iaitu murid-murid boleh merujuk aktiviti 6.28 dalam buku teks. Anion ialah ion yang bercas negatif, manakala cation ialah ion yang bercas positif di dalam sebatian garam. Pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini ialah pemboleh ubah manipulasi jenis anion dan cation yang hadir di dalam larutan akuas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah pemerhatian yang diperolehi. Pemboleh ubah dimalarkan ialah isi padu larutan akuas. Jenis anion dan cation yang hadir boleh dikenal pasti melalui pemerhatian yang diperolehi daripada ujian kimia ke atas larutan akuas. Baiklah murid-murid, alat radas dan bahan yang diperlukan bagi eksperimen hari ini ialah alat radas yang diperlukan adalah rod kaca, tabung uji, spatula, pemegang tabung uji, bika 100 ml, silinder penyukat 10 ml, rak tabung uji. Manakala bahan yang diperlukan bagi eksperimen hari ini ialah pepejal L2, larutan natrium hidroksida 2.0 mol per dm padu, larutan amonia 2.0 mol per dm padu, larutan asid nitrit 2.0 mol per dm padu, larutan argentum nitrat 0.1 mol per dm padu, larutan asid hidroklorik 2.0 mol per dm padu, larutan barium klorida 1.0 mol per dm padu dan air suling. Baiklah murid-murid, sekarang kita jalankan eksperimen kita hari ini. Langkah 1, pepejal L2 dimasukkan ke dalam bika. Kemudian, langkah yang kedua, masukkan air suling ke dalam bika. Pepejal L2 dilarutkan dengan mengacau menggunakan rod kaca. Baiklah murid-murid, sekarang saya telah menyediakan 4 tabung uji yang telah dilabel dengan A1, A2, A3 dan A4. Langkah seterusnya iaitu langkah ketiga, kita masukkan 2 cm padu larutan akuas garam ke dalam tabung uji A1. Kemudian kita tambahkan 2 cm padu larutan akuas garam ke dalam tabung uji A2, A3 dan A4. Sekarang kita jalankan ujian untuk mengenal pasti cation. Langkah yang pertama, 2 cm padu larutan natrium hidroksida 2 mol per dm padu dituang ke dalam
tabung uji A1 dan digoncang. Kemudian kita tambahkan lagi larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan. Pemerhatian yang berlaku direkodkan. Baiklah murid-murid, langkah yang kedua, kita akan menambah 2 cm padu larutan amonia 2 mol per dm padu ke dalam tabung uji A2. Kemudian larutan campuran digoncang. Kemudian kita akan tambahkan larutan amonia sehingga berlebihan. Pemerhatian akan diperhatikan. Sekarang kita catatkan pemerhatian dalam jadual. Seterusnya, kita catatkan pemerhatian untuk tabung uji A2. Di paparan adalah dapatan pemerhatian yang kita perolehi. Untuk ujian menggunakan larutan natrium hidroksida, kita dapati mendakan putih yang terhasil larut di dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, membentuk larutan tidak berwarna. Manakala bila diuji dengan larutan amonia, mendakan putih yang terhasil larut dalam larutan amonia berlebihan, membentuk larutan tidak berwarna. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan jalankan ujian untuk mengenal pasti anion. Langkah yang pertama bagi ujian anion pada hari ini, kita masukkan 2 cm padu larutan asid hidroklorik ke dalam tabung uji A3. Kemudian kita tambahkan larutan barium klorida sebanyak 2 cm padu ke dalam tabung uji 3 tadi. Kemudian kita goncangkan larutan campuran dan pemerhatian kita rekodkan.
Langkah 2 untuk ujian anion pada hari ini, kita tambahkan 2 cm padu larutan asid nitrik ke dalam tabung uji A4. Kemudian, kita tambahkan 2 cm padu larutan argentum nitrat ke dalam tabung uji A4. Kemudian, kita goncangkan larutan campuran. Perubahan yang berlaku kita akan rekodkan. Pemerhatian yang diperolehi daripada ujian anion dicatatkan dalam jadual. Di paparan adalah dapatan pemerhatian yang kita perolehi. Untuk ujian anion, apabila kita menambah larutan asid hidroklorik dan larutan barium klorida, didapati mendakan putih terhasil. Manakala bagi ujian anion yang kedua, apabila kita tambahkan asid nitrik dan larutan argentum nitrat, tiada perubahan yang diperolehi. Daripada data yang kita perolehi, kita boleh membuat inference bahawa di dalam tabung uji A1 terdapat ion zinc, ion aluminium dan ion plumbum 2 HD. Manakala di dalam tabung uji A2 terdapat ion zinc yang HD. Bagi keputusan ujian anion, daripada pemerhatian yang kita perolehi, untuk tabung uji A3, kita dapati ion sulfat HD. Manakala dalam tabung uji A4, kita dapati ion klorida tidak HD. Baiklah murid-murid, setelah kita menjalankan aktiviti hari ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa garam L2 ialah garam zinc sulfat. Jenis anion dan cation yang HD boleh dikenapasti melalui pemerhatian yang diperolehi daripada ujian kimia ke atas larutan akuas. Oleh itu, hipotesis untuk aktiviti ini diterima. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja eksperimen kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.